Salam sejahtera Malaysia sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kurang 24 jam daripada penghakiman, kurang 24 jam daripada pembacaan keputusan daripada Yang Arif lagi Bijaksana, Ketua Hakim Negara, berkaitan dengan keputusan menolak permohonan memasukkan bukti baru, menolak permohonan untuk membatalkan penghakiman daripada Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, iaitu Hakim Muhammad Nazlan Ghazali, dan juga menolak permohonan untuk menangguhkan lagi perbicaraan. Akhirnya ada satu berita yang baru saja diterima. Saya baru baca berita ini daripada Hakim Mahkamah Persekutuan atau Ketua Hakim Negara. Dia telah membuat pengumuman yang memang mengejutkan. Banyak kejutan yang akan berlaku di dalam kes Najib Razak ini. Tetapi yang penting, dah tak lama dah rakyat Malaysia dah lama tunggu, dah hampir muak menunggu keputusan-keputusan ini. Jadi kita tidak akan tunggu lama lagi, lebih kurang beberapa hari lagi, tak sampai dah 10 hari, 7 hari lagi kita akan mengetahui keputusan dan nasib Najib Razak. Pengumuman daripada Ketua Hakim Negara Malaysia, Tengku Maimun, Tuan Mat, beliau mengumumkan rayuan terakhir Najib akan didengar Khamis ini, kata Ketua Hakim Negara di dalam penghakimannya. Tuan-tuan dan puan-puan, Mahkamah Persekutuan kemarin telah menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak bagi menangguhkan pendengaran rayuannya, bagi mengenepikan sabitan serta hukuman terhadapnya dalam kes yang berkaitan dengan dana sebanyak 42 juta ringgit Malaysia, dana daripada SRC International Sdn Bhd. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, yang mengetuai panel 5 hakim dalam menolak permohonan itu, mengarahkan pihak pembelaan meneruskan rayuan utama mereka Khamis ini. Rayuan utama akan diteruskan pada hari Khamis pada pukul 9.30 pagi, kata Ketua Hakim Negara itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan rayuan bekas Perdana Menteri Malaysia itu yang terakhir, dan tidak ada lagi rayuan selepas ini. Jika dia didapati bersalah, tidak ada lagi rayuan, dia akan terus dimasukkan ke dalam penjara. Penjara mana? Tak pastilah. Cobalah kamu komen, kamu rasa di mana yang Najib selayaknya di penjara. Yang baiklah, penjara-penjara yang mungkin baik untuk dia lah. Selepas panel 3 hakim, Mahkamah Rayuan pada 8 Disember telah mengekalkan sabitan hukuman 12 tahun dan denda 210 juta. Lain-lain panel dalam pendengaran pada hari ini adalah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, of course, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Padmanathan, Datuk Mary Lim Tim Suan serta Datuk Muhammad Zabidin. Dalam menyampaikan penghakimannya, Tengku Maimun menetapkan bahawa permohonan yang dibuat oleh Peguam Utama Najib, Hisham T. Potek, bagi tempoh penangguhan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan ditolak sebulat suara kerana hak bagi perbicaraan yang adil tidak boleh ditangguhkan terlalu lama. Dia turut memberikan perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan nombor 8 Kedaulatan Undang-Undang menuntut perayu dilayan sama seperti tertuduh yang lain. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anak-anak aku dah balik. Kita mau balik rumah sudah. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Negara masih lagi dikejutkan. Negara masih lagi cuba untuk menghadam apa yang terjadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, apa yang dia telah lakukan kepada negara Malaysia, apa yang dia telah terima di Mahkamah Persekutuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu ketika dulu ada satu berita, satu kenyataan daripada peguam-peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak
bahawa mereka akan menarik diri daripada membela Najib Razak. Mereka menarik diri daripada pembelaan SRC International ini. Sekiranya diteruskan juga perbicaraan utama ataupun pendengaran utama kes SRC Najib Razak. Sampai sekarang, walaupun sudah ada keputusan bahawa tidak akan ditangguhkan, tidak dilayan untuk permohonan rayuan untuk ditangguhkan 3-4 bulan, masih belum ada kenyataan daripada peguam-peguam bela Najib Razak sama ada mereka akan menarik diri atau tidak, mereka akan teruskan atau tidak. Tetapi rakyat Malaysia tidak akan lupa dengan berita tersebut, pengakuan tersebut. Persoalannya sekarang yang saya nak tanya saja, ini persoalan saja, kalau ada jawapan bagus. Persoalannya sekarang, apakah tujuan mereka, peguam-peguam bela Najib Razak, mengatakan itu pada hari tersebut? Apa tujuan mereka? Adakah ini untuk cuba-cuba? Ini pertanyaan, perlu dijawab. Pertanyaan saja, bukan kenyataan. Pertanyaan. Sebab diorang dah keluarkan kenyataan itu. So kita tanya sajalah, apa tujuan dia waktu itu kata begitu? Adakah bertujuan untuk cuba-cuba berunsur mahu apa ini ya, sergah, gitulah, jaga kawan, gitulah. Tak juga ugut ke, bukan ugut lah, tak sesuai perkataan umum, tak sesuai perkataan ugut. Tetapi persoalan yang betul-betul adalah kenapa mereka kata begitu. Adakah dengan mereka kata begitu mereka yakin bahawa hakim-hakim Mahkamah Persekutuan akan tergugat keputusannya, ataupun mempunyai belas kasihan yang dah tak perlu lagi pun, sudah 4 tahun diberikan peluang. Adakah mereka bertujuan untuk memberitahu rakyat Malaysia bahawa tidak adil untuk perbicaraan ini? Tapi saya tetap berada bersama dengan Mahkamah Kehakiman Negara Malaysia, sistem perundangan negara Malaysia. Saya tetap mempertahankan kedaulatan undang-undang. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya tidaklah adil bagi peguam-peguam ini untuk meninggalkan Najib Razak terkapai-kapai begitu sahaja. Mereka sudah bersetuju untuk ambil peranan. Apapun yang terjadi, mereka perlu bersedia dan sanggup untuk melalui semua kemungkinan. Bukan hanya boleh menang saja baru itu bukan peguam namanya. Peguam, pada hemat saya, pendapat saya perlu mempertahankan anak guamnya dengan apa cara sekalipun, walaupun betul atau salah. Sebab itu nama diorang peguam bela. Mereka membela. Kalau sudah tahu, tapi masalah dia, peguam ataupun hakim negara, ketua hakim negara dalam penghakimannya berkata, mereka sudah maklum bahawa tarik itu sudah dimuktamadkan dan dah banyak kali tangguh. Banyaklah kisahnya tangguh sebab itulah, saksi inilah, itulah. Last dah 4 tahun belum ada keputusan. Tetapi jangan takut, masih ada peluang untuk Najib sehingga 26 hari bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesian juga dan peguam-peguam Najib Razak pun rasa simpati dengan Najib dan keluarganya kerana apa yang terjadi itu. Kemudian dia kata kalau perjalanan untuk keadilan itu panjang. Kalau tak dapat di sini, di tempat lain boleh. Aku pun tak faham apa maksud tu. Mana lagi nak dapat keadilan kalau bukan di mahkamah. Perkara terakhir yang kita boleh percayai adalah kehakiman.
perkara terakhir yang kita tempat mengadu nasib, mengadu peluang adalah di mahkamah. Sebab itu mahkamah ditubuhkan untuk menegakkan keadilan, untuk menunjukkan kebenaran yang sebenar, bukan hanya menjadi tempat untuk menunjukkan bahawa berkuasa, bukan, tapi untuk menegakkan keadilan. Terima kasih kepada hakim-hakim, semua hakim-hakim lah yang sentiasa berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Tahniah diucapkan. Inilah yang kita mau. Dan terima kasih juga kerana di dalam perbicaraan ini saya yakin tidak akan ada gangguan lagi. Tidak ada tangan-tangan gaib, tidak ada kuasa-kuasa kayangan. Itu dakwaan mereka lah, tapi saya percaya benda itu tak ada lah. Kalau ada, memang dah lama orang tahu ada, tapi tiada. Okey. Jadi saya terus menyokong putusan daripada mahkamah. Najib Razak walaupun sedih, walaupun penuh dengan kesedihan, tapi apa boleh buat, itulah yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Segala sesuatu ada natijahnya, ada akibatnya. Kalau kita sanggup buat apa-apa saja, kena sangguplah terima akibatnya. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Hari ini mahkamah berehat untuk kes ini, ditangguhkan sehingga esok dan akan diteruskan semula. Najib Razak akan bersama dengan pasukannya akan mengeluarkan sebanyak 94 hujah untuk membebaskan Najib Razak. Peluangnya tipis, tapi tiada yang mustahil. Kita jumpa lagi.